Bismillahirrahmanirrahim. Dan kena kita renti kata ada pada Tuhan itu khayal. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ilmu habihan. Nah, hayahlah. Kata pengarang kitab kita dan kena kita reti. Nah, reti yakni serta i'tiqad, buat gitulah. Tulis bila tobik ringkas-ringkas tu kan. Nah, kena renti yakni serta i'tiqad. Reti saja tak mengaku lah hati tak jadi lah. Dia kena i'tiqad kali lah. Kena pegang kali lah hati. Mana kata ada pada Tuhan itu hayah, iaitu hayah tu perhidup. Dia masuk sifat ma'ani juga kan, sifat yang ada di zat. Dia terjemah dengan per lah, nak tunjuk kata ada perhidup. Maka pasal inilah, sebab ada pada Tuhan tu hayah. Sebab ada kat Tuhan tu hayah, dia Tuhan tu hidup, dia pun hidup. Hidup ni orang panggil thamaratus sifah. Nah, thamaratus sifah. Thamarah ni asal dia buah, thamarah. Sama. Tak Ustaz nak guna Tak. Okey. Samarah. Thamaratus sifah. Samarah ni maksud dia buah. Buah bagi sifat. Apa buah? Kegunaan sifat. Kegunaan ni. Kegunaan sifat. Tu namanya samaratus sifah. Dia bukan takluk. Sebab sifat hayah dia tak ada takluk. Takluk ni bila ada muta'allaq. Macam kita mengaji apa? Ilmu. Dia bertakluk dengan perkara yang wajib, mustahil dengan harus. Maksudnya Tuhan mengetahui perkara yang wajib, perkara yang mustahil dengan juga perkara yang harus. Itu orang panggil muta'allaq, tempat takluk dia. Ataupun hayah dia tak ada muta'allaq tu. Jadi dia hanya orang panggil apa? Dia panggil samaratus sifah. Nah, dia bukan takluk. Dia tiap-tiap sifat ma'ani semua ada samarah. Samaratus sifah tu semua ada. Nah, daripada kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', bahasa, kalam apa semua tu semua ada. Nah, bila Tuhan ada kudrah. Dengan sebab ada kudrah, Tuhan berkuasa. Berkuasa tu orang panggil samarah. Berkuasa mana? Berkuasa menjadikan mungkin dan meniadakan mungkin. Bila kita kait dengan muta'allaq, kalau itu berkuasa jadi takluk. Takluk nak. Kalau kita berhenti dekat berkuasa saja, nama dia samarah. Bila kita lajak pi lagi berkuasa mengadakan mungkin, meniadakan mungkin, nama dia ta'alluq. Tuhan ada ilmu, iaitu pengetahuan. Maka dengan sebab ada ilmu tu, Tuhan mengetahui. Mengetahui itu nama dia samarah. Mengetahui apa? Mengetahui segala yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz. Kalau gitu, bila dia buat main muta'allaq macam tu, tempat yang takluk jadi mengetahui, jadi takluk balik. Boleh faham dah. Dia berubah kes sebab buat main hak tu, main tempat takluk tu. Orang tak panggil kegunaan hak tu. Tapi kalau kita berhenti awal tang tu, mengetahui saja hak tu, nama dia samarah. Dia beza sikit lah samarah dengan takluk tu.
dia lipat lain. Dia tak sebut samarah kan. Dia sebut takluk, tamnya hayahan dia sebut samarah. Pasal hak lain tu dia ada takluk dah. Dia ada muta'allaq. Dia tak ada nak bincang samarah dah. Sebab bila tang hayah dia tak ada takluk. Sebab tu dia tak cerita. Dia tak cerita takluk sebab memang tak ada takluk. Terus bincang samarah saja. Samarah tu nak bagi mudah faham je. Samarah tu lah. Dia macam tu lah, kegunaan sifat ke. Dia macam tu lah. Samarah ni benda ijma'. Sepakat siapa tolak kafir mengetahui, berkuasa, menghendaki, berkata-kata, mendengar, melihat, hidup, ni tak boleh tolak. Ijma'. Sepakat kita Mu'tazilah pun tak tolak ni. Mu'tazilah kata Tuhan tu hidup, tapi hidup dengan zat. Kita hidup dengan zat yang ada sifat hayah. Zat yang ada sifat hayah. Kita kait juga ada sifat hayah tu. Beza kita dengan Mu'tazilah, kita sabit sifat makni, Mu'tazilah tolak sifat makni. 13. Ijma' 20 13. Mana? Sifat. 17 sifat kan 20 sifat. Yang ada ijma'. Sepakat tang tu samarah tu. Samarah tu. Ijma' apa? Cuma sifat makni khilaf kita dengan Mu'tazilah khilaf. Dengan Mu'tazilah lah khilaf. Sebab tu Mu'tazilah tak dihukum kafir dengan sebab tolak makni. Depa tak tolak perkata. Depa tolak perkata, depa tak tolak berkata-kata. Berkata-kata samarah tu depa sabit. Perkata depa tolak. Disebabkan depa sabit berkata-kata tu, maka depa tak jatuh kafir, cuma fasik saja, tolak sifat makni. Boleh lah. Dia berhidup. Nanti kita tengok, kita tebal sikit kan. Percaman kita kata ada hayah padanya pada Tuhan itu dengan sebab kita fikir. Kalau tidak ada hayah, bila kata kita fikir, isyarat pada dalil akli. Tu jangan lupa. Sebab dia kata kita fikir dalil akli ya. Dalil dia ada dua, akli dengan nakli. Nakli hak pindah ni. Ni hak akli, hak jenis fikir. Orang mahabat kata kita lembu hilang. Orang mahabat kata lembu hang aku nampak ujung kampung. Jadi kita tahu kata lembu kita duduk ujung kampung. Dalil dia nakli orang panggil tu. Ambil daripada mulut orang. Tapi dalam masalah dia nakli daripada Quran dan juga hadis lah. Tapi kalau kita cari sendiri, tengok tapak kaki dia, bekas-bekas tapak kaki apa, dia lalu pergi kat ni. Ikut pergilah jumpa lembu kita duduk ujung kampung tu. Hak tu orang panggil apa? Kita tahu lembu kita duduk ujung kampung tu dengan sebab dalil akli. Kita fikir untuk cari sendiri. Ni dia ada berak ni taik dia ni namanya. Kita pun jalan pergi ikut. Habis hang tu. Kat sini isyarat pada dalil akli lah, dalil yang bangsa akal. Kalau tidak ada hayah padanya, kalau tak ada hayah padanya, pada Tuhan, maka tentu kudrah iradah ilmu tidak ada gati. Tidak ada juga padanya pada Tuhan. Tak ada juga kat Tuhan. Kudrah iradah ilmu tak ada. Jadi kat ini kita faham lah. Jadi sebab tu ulama kata apa? Sifat hayah ni seolah-olah syarat
Nah, seolah-olah syarat bagi nak ada sifat-sifat yang lain, kudrah, iradah, ilmu baru. Lepas tu dia kata apa? Bila tak ada hayah, kalau tak ada hayah, maka tentu kudrah, iradah, ilmu tidak ada gatik, tidak ada sama. Tu lah. Hayah ni seolah-olah syarat, bukan syarat sungguh, seolah-olah. Sebab syarat mesti ada masyrut. Nah, syarat ada, dia mesti kena ada masyrut. Syarat mesti ada masyrut. Masyrut ni yang disyaratkan. Yang disyaratkan iaitulah semayang. Masyrut dia semayang. Syarat dia apa dah? Syarat dia wuduk. Ataupun suci pada hadas. Itu syarat. Okey. Di antara syarat dengan masyrut, hak mana dahulu? Wuduk dengan mayang. Syarat dulu. Bukan pergi mayang dulu baru ambil wuduk. Jadi kalau kita kata hayah ni menjadi syarat untuk ada sifat yang lain, maksud dia kena ada hayah dulu baru ada hak lain. Maka tak sah kata itu. Sebab tu kita kata apa? Seolah-olah syarat untuk ada yang lain ni. Tengok orang mati, suruh dia angkat berah, tengok pakai tak boleh angkat kudrah habis. Bila hayah dia habis, kan kudrah yang apa pun tak ada. Orang mati nak tanya dia, tengok macam mana masalah ni, nak letak hukum apa, tak boleh jawab lah, mati. Tahu habis. Jadi bila tidak ada hayah pada dia, maka ketentu kudrah, iradah, ilmu tidak ada gatik, tidak ada sama padanya pada Tuhan. Kalau begitu mana? Begitu pada kata tidak ada kudrah, iradah, ilmu tu. Kalau begitu, kalau tak ada kudrah, iradah, ilmu, buat betul. Kalau begitu, kalau tak ada kudrah, iradah, ilmu tu, tidak boleh buat mungkin. Tak boleh buat lah mungkin. Makhluk ni benda ada, benda boleh terima ada, terima tak ada ni. Makhluk ni lah Tuhan tak boleh buat lah. Hak buat tu kod mana? Kudrah mengada. Mengada kod kudrah, tentu iradah. Apa yang Tuhan tentu tu dia tahu dah. Tahu kod mana? Ilmu. Lepas tu nak fungsi semua tu kena ada hayah. Sebab tu ternafi salah satu daripada empat ni, makhluk tak ada terus. Betul lah. Empat ni, kudrah, iradah, ilmu, hayah. Ternafi salah satu daripada empat ni, makhluk habis. Tak nampak kata makhluk ada lah. Maka bohong. Maka bohong. Tak boleh buat mungkin tu bohong. Sebab apa bohong? Kerana ilat bohong, kerana mungkin ini sudah ada, yakni dengan musyahadah. Buat itu musyahadah mata kepala kita ni, yakni dengan musyahadah kita nampak sendiri, mata kepala kita nampak sendiri, kita tahu banyak ni mungkin ada dah. Maka kejaklah kita kata ada hayah. Kejaklah kita kata ada hayah. Dan apabila kita kejak kata ada hayah, maka tentulah tidak ada mati padanya pada Allah. Mesti tak ada mati. Mesti tak ada mati dekat Allah Ta'ala tu. Ni lazim, tak ada mati ni lazim daripada ada hayah. Ada hayah, tak ada mati. Lazim daripada ada hayah. Ada hayah jadi malzum, tidak mati jadi lazim. Lazim malzum.
Ataupun tidak mati ni orang panggil istihalatul mustahil. Ada hayah tu orang panggil wujubul wajib. Nah, istihalatul mustahil dengan wujubul wajib. Lagi dia kata lagi, hendaklah kita tahu bahawasanya hidup Tuhan bukan sekali-kali dengan sebab ada roh. Hidup Tuhan tu bukan sekali-kali dengan sebab ada roh, bukan tu. Jika rayah pada kata bukan tu, rayah pada kata bukan tu, jika roh yang qadim sekalipun, walaupun roh tu roh qadim, tak boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Kerana ilat pada kata bukan. Yang ilat pula, ilat bukan tu kerana jika ada roh padanya pada Tuhan. Kalaulah ada roh dekat Tuhan ni, jawab bagi jika tu, maka tentulah jadi kam muttasil, kam bilangan muttasil yang berhubung. Bilangan yang berhubung tu pada zat. Nah, dia akan jadi bilangan lah Tuhan. Roh satu, tubuh tu satu, tubuh zat tu satu, zat satu, roh satu. Sebab roh tu zat dah. Sebab apa yang kata tentu jadi kam muttasil tu? Kerana ilat dia, kerana roh itu pun zat juga, bukan sifat. Roh tu zat juga. Tafsir yang kata zat juga tu, apa maksud zat juga tu? Bukan sifat. Roh tu bukan sifat, roh tu zat. Mana bukti kata roh tu zat? Dengan dalil malaikat boleh mengambil akan dia akan roh dengan tidak ambil badan. Boleh ambil roh tu, tak payah ambil badan pun, ambil roh dah. Kalau sifat mana boleh ambil ke tu? Hijau duduk kat daun, boleh ambil lah buat kelak tu? Mana boleh? Kalau luruh daun tu, hijau tu tertinggal kat itu kan? Dah, ikut daun tu kali. Nak? Itu. Manis dekat gula, boleh kan? Kalau boleh ambil manis tu buat kelak, pakat beli manis. Aku tu. Nak? Tu kata. Nak pakai tak beli gula dah orang. Semua pakat pi kedai, suruh timbang manis ya. So, manis boleh ambil buat kelak. Tapi sifat, jenis sifat dia tak boleh ambil buat kelak. Sebab sifat-sifat ni, sifat ni apa dia? Sifat ni perkara yang tumpang. Perkara yang tumpang di zat, ataupun perkara yang bersangkut paut dengan zat. Atau apa sifat? Dia bersangkut paut dengan zat. Kadang-kadang bersangkut paut sampai dia ada sifat ma'ani. Kadang-kadang bersangkut paut tu takat sungguh saja. Dah tu. Sifat nafsiyah tu dia bersangkut paut juga, tapi dia sungguh saja. Dia tak sampai peringkat ada. Habis. Sebab dalil dia, malaikat dia boleh ambil akan dia akan roh. Kalau sifat mana boleh ambil tu? Dia tak boleh ambil sifat. Sebab sifat mesti kena ada tumpang, dan mesti ada zat yang dia tumpang. Itu sifat. Tak boleh nak cerai daripada zat. Lepas tu kalau kita duduk jalan nampak putih duduk terbang, kita takut tak? Nampak terbang lintah pokok-pokok, takut. Bukan pasal putih tu, sebab putih tu sifat. Sebab putih tu dia ada zat yang dia tumpang. Zat apa tu? Tahu zat tu nak kena cari. Tak boleh faham? Zat apa tu? Sebab putih dia tak boleh terbang ni. Ri putih. Takkan putih tu duk terbang ni, ri warna tu. Tak. Mesti ada zat. Zat tu kita tak tahu. Zat apa tu yang duk lari. Tengok. Kata tak zat tak apa. Sifat dia saja. Tu flat tak lah. Sifat duk asing tu tak. Jadi dia tahu sebab dengan dalil malaikat boleh mengambil akan dia akan roh dengan tidak ambil badan, dan diazab akan dia akan roh. Boleh azab pula roh, dan dinikmatkan dia akan roh, diberi nikmat akan dia akan roh tu.
dinikmat, diberi nikmat lah. Dia akan roh tu diazab, diberi nikmat tu di dalam kubur. Nah, dalam kubur roh kena azab. Nah, mudah cakap alam barzakh lah. Gitu. Alam barzakh. Kalau gitu orang tanya, kalau gitu hak game mati tu tengah laut tu hancur habis tak tahu duk mana. Cara gena tu. Tak ada kubur ni apa? Kalau tak ada kubur tak kena nikmat, tak kena azab apa? Tak. Nah, kubur ni sebut kubur ni ghalib je. Cakap atas jalan ghalib. Kebiasaan dia orang mati tak nak dalam kubur. Kebiasaan dia macam tu. Ada juga orang mati tak dalam kubur. Itu. Kata azab kubur tu kalau game tak ada kubur kena lah. Tak kena azab kan? Sama je. Kena. Habis tu. Maka apabila jadi zatnya zat Allah tu kam mutasil, maka tentu bahung. Nah, kalau jadi zatnya zat Allah tu kam mutasil, bilangan yang berhubung. Nah, apabila jadi zatnya kam mutasil, bilangan yang berhubung, tulis sekian tu yakni dengan bahawa hidupnya dengan ruh. Yakni dengan bahawa hidup dia dengan ruh. Tu maksud jadi kam mutasil tu. Dengan bahawa hidup dia tu dengan ruh. Maka tentu bahung, mesti bohong. Sebab apa? Sebab apa yang kata bohong? Kerana tentu nak ke tempat. Mesti nak ke tempat. Kam mutasil ni apa dia? Jisim. Benda yang terima bahagi. Nak terima bahagi, walaupun tak bahagi, terima bahagi. Bila jisim tu ada jisim tu jirim yang boleh bahagi. Tu jisim ni jirim yang boleh bahagi. Bila kata jirim nak kepada mana? Jirim tu benda yang nak kepada ruang ataupun tempat. Tu jirim. Tu yang kata nak kepada tempat tu. Seperti terdahulu sebut. Buat topik tu yakni pada dalil wahdaniyah. Habis tu. Wallahu a'lam. InsyaAllah lah kita sambung pula selepas daripada raya ni. Tak banyak lah ni kalau ikut tauhid ni, banyak dah lah raya. Nanti kita umum lain lah kelas kita tu bila nak jalan pula. Lepas tu dia awal sikit ke sebelah ni, nak rehat, nak ayah lah ni. Dia ada lain pada waktu subuh kan, ada macam waktu lain dia boleh buat boleh. Cuma macam tu lah kebiasaan dia syarat dia baca ayat sejadah tu bukan tujuan untuk sujud sejadah. Contoh macam ni, contoh sembahyang tarawih. Tarawih dia duk baca Quran. Dia dalam apa? Dalam Quran tu dia ada ayat-ayat sejadah. Dia bukan dalam surah sejadah ya. Bila sampai ayat sejadah tu, dia bukan qasad nak sujud sejadah. Dia bukan qasad daripada awal sembahyang tu dia nak buat, dia baca ni nak sujud sejadah. Dia cuma dia nak lalu Quran. Bila lalu kena ayat sejadah. Bila kena ayat sejadah, dia terus sujud sejadah. Kalau dia hadang dia juga macam contoh dia nak sembahyang, contoh rakaat ke masa ke-8 ni. Dia hadang kata saat ni tuan-tuan ada sujud sejadah. Saat ni rakaat kedua kena dia ada sujud. Tu dia ada qasad tu, kalau ikut tak boleh tu. Ada jadi. Malah nanti saya bisa mengaji bab ni kan. Betul. Saya push tu. Dia kalau hak boleh tu kebetulan kita jumpa. Jadah. Lepas tu kita bukan qasad nak sujud jadah. Macam tu. Macam imam umum tu Ustaz, kalau sebab jumpa tak apa. Dia macam sisa tu sebab tak ikut makmum pening. Allahu Akbar, dia ingat rukuk. Mana dah? Tarawih duk jadi ni sebab lan tarawih depa akan baca Quran nama-nama.
Jadi dia umum tu dia umum tu sebab dah halak atas kadar tu lah. Tapi kalau ikut bila dia umum, dia ada kosak pada awal nak sujud jadah tu. Dia boleh batal mayang. Bukan kata makruh lah. Kalau makruh tak apa. Makruh macam makan petai tak apa. Memanglah, tapi ada kau. Ni dah tak. Wah, apa? Jangan kita silap tu yang. Buka. Kita selesai lu masalah. Tapi ada kau lain nanti saya ambil dalam kitab Boriyah, nanti saya cek tengok. Tapi dia ikut sulam ni lah. Sulam ni dia kena dia batal semayang untuk aurat baru. Ni batal semayang. Ni 107 dengan ai kita nak baca terus lah. Dan ke-17 daripada 40 kalau tak hilap 40 benda batal mayang dalam kitab ni. Batal mayang rendang lah 40. 17 yang batal semayang itu iaitu sujud tilawah. Sujud tilawah, sujud jadah lah. Sujud tilawah tu yang haram. Contoh macam mana? Seperti ia seorang tu baca ayat sejadah sembahyang fardu subuh hari Jumaat. Subuh hari Jumaat dah dibaca ayat sejadah yang lain daripada alif lam tanzil. Dia ambil surah lain. Kat tu. Lepas tu dibaca tu pula dengan tu takluk dekat dibaca tu. Dibaca dengan qasad. Dengan qasad ni dengan semata-mata qasad, dengan semata-mata tujuan. Tu semata-mata qasad hendak sujud tilawah. Dia semata-mata qasad nak sujud tilawah. Adapun qasad baca surah dia tak batal. Kalau qasad baca surah dah lalu jumpa ayat je dah, lepas tu turun sujud tak apa. Yang tak boleh tu awal-awal lagi dia baca surah lain. Hari Jumaat subuh tu dia baca surah lain pada sejadah, lepas tu dia qasad nak sujud sejadah. Boleh tak? Kat tu. Maka batal sembahyangnya dengan ia seorang tu sujud tilawah. Batal. Turun sujud tu batal. Adapun jika semata-mata baca dan tak sujud maka tak batal. Kita dobit ni tu lah. Kalau semata-mata baca tak sujud tak batal. Baca ya. Bukan sujud pun. Turun sujud batal. Dia sebab dia kena tengok qasad daripada awal. Kalau tak ada qasad tak apa. Atau ni masalah yang kedua. Tu masalah pertama, hari Jumaat baca lain pada alif lam tanzil, qasad nak sujud tilawah, sujud sejadah. Tu masalah pertama. Atau dibaca ayat sejadah alif lam tanzil. Dia baca ayat sejadah alif lam tanzil lah pada barang mana sembahyang yang lain. Tak boleh. Pada barang mana sembahyang yang lain, pada mana-mana sembahyang yang lain daripada subuh hari Jumaat. Lain pada subuh hari Jumaat lah. Tak kira masuk dalam tu tarawih. Nak masuk dalam tu maghrib, Aisyah apa semua masuk habis. Lain pada subuh hari Jumaat. Masuk subuh hari lain yang lain. Subuh Sabtu, subuh Isnin, subuh Selasa. Lepas tu baca tu pula dengan qasad. Ni semata-mata qasad hendak sujud tilawah. Semata-mata qasad nak sujud tilawah. Maka batal sembahyangnya dengan sujud tilawah. Batal. Boleh faham lah. Ni. Lepas tu dia kata atau dibaca ayat sejadah yang lain daripada alif lam tanzil. Ini masalah ketiga pula.
Nah, dia baca ayat sejadah yang lain daripada alif lam tanzil pada barang mana semayang. Apa-apa semayang lah. Nah, takmim pada kata semayang tu. Takmim pada kata semayang sama ada subuh hari Jumaat atau subuh hari yang lain, atau fardu yang lain-lain, atau semayang sunat dengan qasad hendak sujud tilawah, maka batal sembahyangnya dengan sujud tilawah. Tu nampak batal. Batal, tak boleh qasad. Dia kena lalu terus sujud. Makmum kena reti dah. Makmum memang dia kena reti, dia kena mengaji, dia bukan letak ngaji. Dia habang saya tu match atau mengaji buat ni kan. Main kalau saya lupa ni. Tahu tu. Tak ni. Tak. Ni hak masalah tiga ni yang nampak jelas ni. Lepas tu dia pergi. Dia kata apa? Adapun jika dibaca barang mana ayat sejadah dengan tiada qasad hendak sujud tilawah. Kita buat contoh tu. Seperti ia qasad nak baca surah. Buat itu. Nah, seperti ia qasad nak baca surah. Dia memang qasad baca surah. Dan dia memang duk lalu Quran hari. Duk lalu. Tiap-tiap subuh lalu Quran. Kena subuh hari Sabtu sampai ayat yang sunat sujud tilawah lah. Sampai ayat yang sujud tilawah tu. Jadi dia kata apa? Maka tak kala sampai tempat sujudnya, maka ia turun sujud tilawah. Dia pun turun sujud tilawah. Maka tiada batal sembahyangnya. Tulis sikit, bahkan sunat ia sujud. Apa tu? Bahkan sunat ia sujud. Bahkan sunat ia sujud. Sunat dia sujud tu. Sunat balik. Yang masalah sangat tang qasad awal tu. Tujuan awal baca tu. Ni orang kata imam tu umum betul Ustaz, kita ni. Itulah kita pun jadi pening kepala. Saya jumpa ada setengah buku ni dia tulis saya dia tulis makruh. Makruh ha? Makruh apa? Makruh apa kalau imam pagi subuh hari Jumaat baca surah lain daripada alif lam tanzil. Oh dia? Alhamdulillah. Dapatkan sujud. Makruh tak dapat sunat. Tak dia kita batal. Ni batal. Kita try selok buriyah pula. Tengok. Tak apalah. Kalau ikut tu. Lah kali dia kata adapun baca ayat sejadah alif lam tanzil pada sembahyang subuh fardu subuh hari Jumaat, maka sunat sujud tilawah. Ni sunat lah. Dan jikalau bacanya dengan qasad hendak sujud tilawah sekalipun, tiada batal sembahyang. Ini tak ada masalah qasad tak qasad ke, sunat sujud tilawah hari Jumaat. Ini memang warid lah, memang macam tu lah. Habis. Dan ke-18 kita dengar clear masalah lah. Clear. Dia kena jawab kan kitab lah. Hari kita cakap tak ada kitab lah kata. Bahasa cakap fitrah kan. Macam dia macam law ni dah kita dah banyak aktiviti dia. Kita memang taklid mazhab Nabi. Memang kena taklid lah Nabi. Nah, jadi nak memadul, nak sah tu macam mana kita nak tahu, nak kena mengaji kena tahu sikit kan. Tak apa, peti kata mazhab Hanafi kata buat kelak ke dia. Tak apa hak tu. Tak apa dah. Tak apa dah. Itu yang kedua yang kalau lah dia nak qada kan. Dia mengaji dia tahu tu ustaz kena ni buat semua ni kan. Dia nak qada tu qada daripada dia umur dia lahir kan. Umur dia lahir fitrah tu apa dia. Tu tak apa dah. Maksudnya dia bayar waktu balik je. Balik. Nampak dia tanggung. Nampak dia tanggung. Daripada balik. Itu nak macam mana? Nak tak apa, niat fitrah ajalah. Kita niat berapa tahun tu? Niat fitrah. Cuma bila kita bagi luang waktu, maksud dia satu qada. Lepas tu kita pakai kiraan je lah kan. Pakai kiraan je. Kalau kita bagi dalam waktu, maksud dia tunai. Lah ni benda hak dulu dah keluar waktu dah. Bila keluar waktu, automatik dia akan jadi qada. Kalau tak niat qada pun qada. Bagi waktu 6 tak boleh. Bagi waktu 6 tak apalah. Kalau tunai kita buatlah waktu. Masuk waktu wajib. Bila dapat satu juzuk Ramadan dengan satu juzuk Syawal, masuk waktu wajib. Waktu harus tak dalam bulan Ramadan lah.
Habis waktu dia bila terbenam matahari hari raya tu, terbenam habislah waktu fitrah tu. Waktu tu waktu tu jadi qada lah. Kalau memang kena buat kelak juga. Nah, dia mah haram lah buat kelak tu. Tapi kok mana apa memang kena buat kelak ah. Haram tak haram lah. Dia tetap kena qada. Kalau dia keluar tu dia tak poster, tak poster. Hmm? Dia tak taklid tak ada mana. Dia kena taklid lah. Dia kena sedang kata hak dia buat ni sedang lah. Dia tak dia sahaja aku taklid. Sedang aja. Sedang. Dia nak sedang ni kita reti lah. Aduh. Kalau kita reti kita sedang. Kita buat ni ikut apa? Lalu kan kita sedang macam tu lah. Taklid lah. Bukan ada sahaja aku taklid mazhab Hanafi. Tak payah panjang pula cerita. Pada masalah zakat fitrah harus memberi dengan apa-apa ni. Tu panjang cerita. Macam tu lah. Macam tu. Kita nak pergi wuduk lagi kita sedap. Ni kita buat ikut mazhab Syafi'i. Memang kita sedap macam tu. Kalau kita tak taklid tak sah. Sebab kita taklid mazhab Syafi'i, tiba-tiba kita pergi dengan duit. Tak sah lah, tak sah dari sisi mazhab Syafi'i. Tak sah. Jadi kita kena ni Ingat puasa apa ya? Mana-mana Ramadan. 9 bulan Ramadan kita tapi Maliki. Puasa lah. Kita sedang lah. Tapi ya tu. Kira-kira ada syarat-syarat. Tak ada sebut-sebut apa tak ada. Tahu lah. Tu kena ngaji lah. Memang nak di antara syarat taklid mazhab tu kita kena tahulah. Masalah tu diiktibar ke tak di dalam mazhab tu. Kita kena tahu muktabar ke tak. Maksud dia masalah tu bukan terlalu dhaif dalam mazhab tu. Kalau terlalu dhaif kita tak boleh nak ikut. Jadi masalah bagi dengan duit ni memang masalah yang diiktibar di dalam mazhab Hanafi. Kalau masalah apa? Senang beli berah. Beli berah. Dia buat siap-siap lah. Kita boleh buat kan? Tak tahu. Awal Saya kalau beli berah kita beli sawah orang dia buat dekat. Dia pun mau. Tobat tak mau buat tu. Bagi kat Aslah. Maknanya ya. Pi cari Aslah. Kita buat siap lah. Buat siap ah. Untuk satu seorang. Tak buat pun isteri dah tu. Dia guni dia kalau kita seorang belilah 5 kilo. Hal lebih tu dekah. Senang. Kan bayar mana tak? Beli ambil 5 kilo. Dia dalam 27 tu, 27 28. Ada yang kata 3 lebih sikit. Dia kan satu cupak satu gantang 4 cupak. 5 kilo tu kau lebih kan? Lebih lebih siap. Lebih lah. Lebih kena lah. Kita bagi sekampit 5 kilo tu lah. Lebih sedekah. Senang. Tu buat cara mazhab Syafi'i. Lepas tu depa kata tu hangpa buat kelak pakai duit bila? Bila hang buat aku kelak pakai duit. Ni aku buah nombor Kami Syafi'i tulis. Dekah training pakai berah bagi. Mau tahu. Wallah alam. Bihanah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa